Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Satu sesi yang menarik untuk kita tonton dan juga dengar di Dewan Rakyat sebentar tadi, sahabat semua, yang mana Abah Kau Muhyiddin Yassin mempersoalkan ia berkaitan dengan isu 3R sehingga beliau telah dipanggil oleh polis sebanyak 6 kali dan juga bakal didakwah di dalam akta hasutan. Jadi ini jawapan padu daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai Menteri KDN, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar penjelasan ini dan juga bagaimana Abah Kau ini kononnya menggunakan isu 3R itu demi kepentingan rakyat. Sekali lagi menggunakan rakyat menjadikan alasan mereka untuk menggunakan isu R ini. Ada keberketutupan atau tidak? Mari kita dengar jawapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sama-sama kita tonton dan juga nilai sendiri, sahabat-sahabat semua. Alright, ini dia. Tuan Sri Yang Tua, soalan yang kedua. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Yang Tua, terima kasih rakan saya dari Paguh. Apakah pendirian kerajaan? Pendirian kerajaan ialah apa juga perbuatan, kenyataan, hantaran, ucapan, penerbitan dan seumpamanya yang bertentangan dengan undang-undang. Nanti saya akan sebut undang-undang yang menjadi asas perundangan untuk perkara dari hal 3R ini tidak dibenarkan. Baik, apakah asas perundangannya? Yang pertama, Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, Kanun Keseksaan. Yang ketiga, Akta Komunikasi dan Multimedia. Akta Hasutan 1948. Menyentuh tentang asas perundangan Akta Hasutan 1948, Jemaah Menteri pada 8 September membuat keputusan berikut. Provokasi atau hasutan melibatkan raja boleh diambil tindakan di bawah Akta Hasutan 1948. Bagi isu berkait hasutan yang lain-lain selain pada raja, Akta Hasutan 1948 pendirian Jemaah Menteri ialah untuk tidak guna pakai. Sebaliknya, boleh saja guna pakai Kanun Keseksaan atau Akta Komunikasi dan Multimedia. Dari segi Perlembagaan Persekutuan, kebebasan bersuara terjamin. Tapi ada limitnya. Di sana ada perkara 10 pasal 2. Begitu, Perlembagaan Persekutuan turut menekankan tentang kebebasan beragama dan aspek keharmonian dalam agama melalui perkara 3.1 dan perkara 11. Tapi selama kuasa agama terletak di bawah bidang kuasa negeri, misalnya, maka di sana ada enakmen negeri yang menghalang atau tidak membolehkan dan tidak membenarkan bahkan satu kesalahan jika berlaku penyebaran agama lain terhadap orang Islam. Kedaulatan institusi raja pula telah diangkat tinggi melalui perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Perkara tentang isu-isu mengenai hak, keistimewaan dan prerogatif institusi raja turut ditekankan di bawah perkara 152, 153 dan 181 Perlembagaan Persekutuan. Baik. Akta Hasutan 1948 dan Kanun Keseksaan juga antara yang digunakan pakai oleh pihak pasukan polis dalam menjalankan siasatan. Di bawah Akta Hasutan 1948, sebarang perbuatan atau kenyataan yang mempunyai kecenderungan menghasut merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 3.1 Akta yang sama. Saya tak baca panjang, Miko Paguh pernah duduk kerusi saya, arif tentang perkara ini. Kanun Keseksaan pula, kita dalam perkara yang tidak dinyatakan secara khusus, maka perbuatan atau perkataan yang boleh mencetuskan ketidakharmonian agama, ini akan disiasat dalam Seksyen 298 dan 298A Kanun Keseksaan. Selain itu, Seksyen 505 Kanun Keseksaan memperuntukkan kesalahan bagi kenyataan yang mendatangkan khianat awam, dalam bahasa Inggeris public mischief dengan izin.
Secara spesifik, Seksyen 505(c) Kanun Keseksaan adalah berkaitan kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat mengapikan atau mungkin mengapikan. Terima kasih. Aku. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya, saya pernah duduk di sana, tapi saya tak pernah dengar dalam sejarahnya Ketua Polis Negara mengatakan tak boleh sebut soal 3R. Boleh sebut, tetapi jangan menyebut tentang perkara-perkara yang boleh menyentuh sensitiviti ataupun perasaan perkauman dan sebagainya itu. Jadi bila mana Ketua Polis Negara baru-baru ini mengatakan jangan sebut langsung. Saya faham memang ada akta hasutan dan lain-lain lagi. Saya fikir kenyataan itu tidak tepat. Jadi saya minta kepada Yang Berhormat Menteri, boleh tak beritahu pada Ketua Polis Negara, jelaskan, boleh. Pasal kita ada hak dan kebebasan untuk bersuara. Semua kita boleh cakap. Cara yang baik. Jadi kalau tak ada banyak soalan memperjuangkan nasib kaum orang Melayu, takkan itu bercanggah. Atau nak mendokong perlembagaan negara menegakkan sistem beraja, takkan itu bercanggah. Jadi kalau kita nak bercakap sekarang ni takut. Pasal pihak polis yang saya diberitahu tidak ada SOP. Jadi siapa sebut kita panggil. Dan saya dah 5 kali kena panggil. Padahal saya tidak mengacu sesiapa. Jadi boleh tak Yang Berhormat Menteri minta supaya Ketua Polis tarik balik kenyataan itu dan berikan penjelasan secara terperinci. Yang keduanya saya nak tahu tentang status kalimah Allah. Di manalah kedudukannya dan bagaimanalah cara kerajaan nak menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Selamat Menteri. Terima kasih. Akan saya dari Pago. Kalimah Allah. Ekoran keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Island lawan Kerajaan Persekutuan. Tan Sri sedia maklum bahawa keputusan itu memenangkan Jill Island atas asas bahawa Jemaah Menteri pada mesyuarat 1986 dulu terhadap 4 istilah telah diberikan keputusan yang dianggap sebagai partially banned. 4 istilah. KDN sebagai kementerian yang mengawal selia melalui Akta Penerbitan dan Mesin Cetak mengeluarkan arahan pentadbiran beberapa bulan selepas keputusan Jemaah Menteri. Arahan pentadbiran di bawah KDN melalui bahagian PK ialah totally banned. Jadi hakim perbicaraan Mahkamah Tinggi, dia sebut mahkamah ini mahkamah sivil. Dia bukan nak buat keputusan mengenai teologi. Isu ini isu administratif, ada percanggahan antara keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran yang dikeluarkan oleh KDN. Dia buat keputusan berasaskan kepada percanggahan itu. Mahkamah Tinggi. Peguam Negara kemudian menasihati bahawa kita tidak meneruskan rayuan. Sebaliknya, arahan pentadbiran itu tidak lagi boleh digunakan pakai kerana keputusan Mahkamah Tinggi. Maka kita mengadakan arahan pentadbiran yang baru. Bagaimana arahan pentadbiran baru? Kita telah mengadakan sesi libat urus 5 kali. Dan kemudian hasil libat urus itu telah pun kita bentangkan pada MKI yang dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Saya dipahamkan agenda tentang hasil libat urus itu sebagai satu cadangan ke arah membina arahan pentadbiran baru dijadualkan akan dibentangkan kepada Masyarakat Raja-Raja yang akan bersidang di antara 25 hingga 27. Okay, itu hasil sekarang ini ya. Hasil perbincangan dah ada, dah dibentang pada MKI, dipengusi Sultan Selangor dan dijadualkan dibentangkan oleh Sekretariat MKI kepada Majlis Raja-Raja. KDN akan mengambil panduan daripada situ untuk mengadakan garis panduan yang baru bagi isu penggunaan kalimah Allah. Baik. Ketua Polis Negara dikatakan mengeluarkan kenyataan tak boleh bercakap tentang 3R. Tuan Sri, nak cakap tentang bangsa kita, kasih sayang pada bangsa, bangsa mesti rajin, bangsa mesti terus maju.
tingkatkan martabat dan kemuliaan, tak ada siapa hal. Tak ada salah apa-apa pun. Teruslah cakap. Tak ada isu apa. Okey? Tak ada. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalimah macam ini. Mengundi Pakatan Harapan adalah bahaya kerana Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi. Itu tak boleh lah. Ya. 17/11/2022, 5 petang. Aduan telah dibuat di atas ucapan Paguh dalam ceramah Mega PN Best 16/11/2022 di Padang Bukit Mo, Parit Jawa. Yang ini disebut. Jadi polis terpaksa buka siasatan lah. Sebab ada aduan. Apa kalimahnya? Nak cakap tentang bangsa Melayu, Islam agama yang suci, murni, silakan. Tapi bila sampai kepada bahaya Pakatan Harapan kerana menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia, polis siasatlah. Ya. Kalau polis siasat datang ini, Tan Sri dipanggil lah. Tak adalah hina dipanggil ke balai polis, tak ada apa. Bagi kenyataan 112 ambil. Itu aja. Kenyataan macam ini. Contoh, kenyataan bagaimana yang polis siasat. Bagi contoh. Baik. Saya ambil contoh. Baik. Ini yang dibuat oleh Marang, 30 Julai 2022. Ada aduan dibuat. Sepanjang 22 bulan memerintah, Pakatan Harapan telah merungkai perlembagaan persekutuan. Buang Islam. Cabar hak istimewa orang Melayu. 22 bulan saya dengan Paguh sama-sama dalam kerajaan. Pernahkah Paguh, cuba kita recall balik, pernah tak 22 bulan tu ada sebarang kertas Jemaah Menteri atau sebarang keputusan di peringkat majlis tertinggi Pakatan Harapan kita sebut nak rungkai perlembagaan dan nak buang Islam? Tak ada. Tapi ini diungkap. Oleh kerana itu aduan dibuat. Aduan dibuat. Ya. Baik. Semalam pun sebut lagi. Penjelasan yang nanti ya, saya belum ambil lagi. Okay. Saya belum ambil lagi, saya tengah jawab Jawapan Paguh. ini dah bersambung. Ya, saya tengah jawab Paguh. Bagaimana dengan pernyataan Baik. Magan? Arau. Nanti kejap Arau. Arau Baik. duduk Arau. Semalam penutup muktamar, Marang sebut lagi 3R ni patut dikenakan pada perkara yang mengancam agama Islam dan undang-undangnya. Ya. Bukan ambil tindakan pada orang yang menasihati kerajaan, menasihati orang Melayu tentang 3R. Nasihat tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi bila sebut perbuatan ini adalah mencabar Islam, mencabar Allah, mencabar raja-raja. Tapi tak disebut siapa cabar. Ungkapan di mana. Kat mana disebut. Tak ada. Lontar macam tu aja. Ya. Cabar undang-undang syariah ni mencabar agama umat Islam. Mencabar Allah, Tuhan kita. Mencabar Nabi kita. Kat mana dalam negara kita hari ini yang Allah itu, yang Islam itu dicabar dan segala macam ni. Jadi, kalau umpamanya aduan dibuat terhadap perkataan macam ni, saya nak sebut. Kenapa kita PAS menolak PH? Kerana dalam PH ada DAP. Okey, tak apalah. Walaupun hakikatnya 1999, PAS duduk dengan DAP. 2004 dengan DAP. 2008, di mana DAP bertanding, PAS jangan bertanding. Di mana PAS bertanding, DAP tak bertanding. Tak ada masalah waktu itu. 2013, di Selangor memerintah sama. Ya, baik. Tapi bila disebut, PH menolak Islam, menyokong komunis, puak yang khianat, dan puak yang menolak raja. Bila pula kita tolak raja? Ini diungkap bila? Diungkap dalam perutusan video dalam kuliah Duha Masjid Rusila 14 Oktober 2022. Jadi terpaksa aduan dibuat dan disiasat. Jadi ini, Paguh dan rakan-rakan ahli parlimen, dalam konteks inilah Tan Sri IGP memberikan nasihat. Ini konteks yang latar belakang. Saya ada berpuluh lagi
Kes yang disiasat ni Tan Sri sekarang ni 104 kertas siasatan dibuka. 104. Di sebelah sana pun ada, di sebelah sini pun ada. Sama. Ya, kita buat semua siasatan 104 yang saya diberikan bahan untuk memaklumkan. Saya boleh sebut lagi perkataan-perkataan yang saya katakan bahawa kanun keseksaan, akta komunikasi, perlembagaan persekutuan, ini hal-hal yang menjadi panduan kepada kerajaan dalam menangani isu 3R. Penjelasan sikit. Yang tak dihalang terus apa dia? Silakanlah nak cakap tentang agama, tentang bangsa, silakan. Ya, sebab kita pun seperti mana sebelah sana, kita pun beriman dengan Al-Quran yang sama. Kita baca ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kita baca. Saya pun dulu usrah belah sana dengan Kota Baru. Nakik yang sama bacalah. Kita tahu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Relevan tu. Relevan lah. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Bukan gelar kafir, Zionis. Itu bukan lita'arafu. Penjelasan Yang Berhormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuala Selangor silakan. Terima Penjelasan kasih. Yang Berhormat. Sambungan Arau, dia tak ada belajar Arau. Arau ini soal Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Please, Arau, please. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri KDN yang sangat jelas dan tuntas jawapan seluruhnya yang dibentangkan sebentar tadi. Soalan saya terkait dengan bagaimana kita sebagai ahli parlimen, ahli pembikin undang-undang, pengubah undang-undang mesti bertanggungjawab. Pada akhirnya seperti mana yang dijelaskan oleh Menteri, 3R tidak ada 3R itu tidak ada masalah untuk kita gunakan dengan sebaiknya. Tetapi apabila ia telah terkait dengan persoalan kepentingan dan kepartaian parti ataupun kepentingan kepartaian, ia menjadi rosak. Dan sudah betul. Lalu persoalan saya sini adalah untuk kembali kita semua diingatkan. Siasah adilah, siasah yang adil mengikut kata Imam Ibn Uqail Al-Hambali, menyebutkan bahawa mudahnya adalah siasat itu, siasat yang adil yang diiktiraf oleh Islam itu adalah apapun public policy, polisi-polisi dan dasar-dasar kerajaan yang akhirnya mesti aqrabu ila salah wa ab'adul anil fasad, mendekatkan yang baik dan menjauhkan yang buruk. Soalan saya Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam keadaan kita berdepan dengan cabaran ini, ya, yang akhirnya digunakan syurga dan neraka ini. Dan perkara yang pertama yang nak saya bangkitkan adalah sejauh mana kerajaan, Menteri KDN, sejauh mana kerajaan dalam menangani perkara ini serius dalam mewujudkan satu rang undang-undang akta kebencian kaum dan especially melalui ucapan dengan mewujudkan satu anti-hate speech dengan izin ataupun akta ucapan kebencian yang sekaligus mesti dimasukkan juga dengan akta anti diskriminasi, kerana inilah antara punca yang membawa kepada keberontakan yang sedang kita lihat dan akan terus kita lihat andainya rang undang-undang ini tidak dapat kita gubal. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Terima kasih Menteri. Tan Sri, saya sambut baik syur cadangan sahabat saya dari Kuala Selangor. Apa saja ikhtiar yang boleh kita buat, termasuk menggunakan platform ini, tempat di mana kita menggubal undang-undang bagi menjamin keamanan dan keadilan. Itu satu syur yang sangat baik. Tan Sri, undang-undang satu bab, pokok pangkalnya adalah kita yang bergelar politician, yang memegang amanah sebagai pemerintah. Di sana, di luar sana ada 30 juta rakyat yang mengharapkan negara ini ditadbir urus dengan baik. Rakyat nak pergi kerja, selamat. Hantar anak sekolah, selamat. Ya, kita nak yang itu, suasana ini. Karena itulah, cara yang paling baik adalah kita mulakan dulu dengan diri kita, menganggap bahawa kita masuk politik ni pun sebahagian pada ibadah. Ya. Seru buat baik dan larang buat jahat.
Itu dalam kepahaman saya tentang manusia di Tan Sri Dipertua, dalam Quran dia cerita di dunia ini klasifikasi manusia itu ada 3. Muslim yang mengucap syahadah. Yang tak mengucap syahadah disebut non-Muslim. Kategori ketiga adalah the aggressor. Hereafter, akhirat nanti ada 2 je kategori manusia. Pengakhiran yang baik atau pengakhiran yang tidak baik. 2 je. Sebab itu dia yang bergelar Muslim dalam dunia ini pun ada lagi 5 klasifikasinya. Ada aulia, ada solihun, ada fasikun, ada zalimun, ada munafikun. Di kalangan kita yang Muslim itu pun yang mengucap syahadah ada lagi klasifikasinya. Mudah-mudahan kita nak tergolong yang baik-baik. Jadi don't simply kita accuse. Ini kafir, ini munafik, ini tak. Itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi panduan supaya kita tengok. Penjelasan. Allah Ta'ala ceritakan tentang kriteria itu supaya terasa kriteria itu nampaknya kena kat aku. Bukan tengok kat orang lain. Yang Pak Menteri. Di kalangan non-Muslim pula, Penjelasan Quran pun membahagikan kepada etis, kepada musyrik, kepada Tadi kafir, hak kafir telah selesai. kepada rejector dan Yang kepada Muhammad, ahli kitab. bagi saya tanya soalan. Baik. Karena itu. Bagi saya tanya soalan. Tambah yang kedua. Ini Alright guys, so itu dia satu jawapan yang padu daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution sehingga koyak habis ya, pembangkang berdiri membuat kecoh, mengganggu ya Datuk Seri Saifuddin dengan pencerahan yang begitu lengkap. Ya, mengapa kononnya Abakau ini mempersoalkan isu 3R sahabat-sahabat semua. Katanya mereka menyentuh tentang bangsa, menyentuh tentang rakyat, tetapi sebenarnya sudah dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution mengapa mereka disiasat kerana kenyataan-kenyataan mereka yang menyentuh ya perkara-perkara sensitif selain daripada menghasut, membuat fitnah, menunggang agama, menunggang bangsa dan sebagainya. Jadi kalau Abakau katakan apa yang mereka katakan demi rakyat, ya itu adalah satu penipuan besar. Sudah dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution mengapa mereka disiasat ya atas kenyataan-kenyataan mereka ya yang jelas ya adalah satu hasutan, yang jelas adalah satu penggunaan ya isu 3R ini dengan tujuan ya untuk menghasut rakyat, untuk membenci rakyat, dan yang paling teruknya adalah untuk menfitnah dan sebagainya. Jadi saya sangat setuju dengan pencerahan daripada dan juga jawaban daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution ini sebagai Menteri KDN ya, dan menjawab segala tomahan dan juga menjawab segala kritikan dan juga fitnah yang katanya kerajaan ini menekan pihak pembangkang, katanya menekan pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional, daripada PAS dan Bersatu. Akhirnya sahabat semua terjawab. Jadi fikirkan dengan cara baik, fikirkan secara rasional ya, adakah ya pembangkang hari ini mempunyai standard sebagai pembangkang atau mereka ini hanya berpolitik sepanjang masa, adu domba dan sebagainya. Itu pandangan saya dan juga satu persoalan yang patut kita fikirkan. Jadi terima kasih sahabat semua, sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.